Oke, diberikan soalan ini. Kalau perhatikan soalan ini sekarang, kita ada dua curve. So this is about two curve. Oke, terus kita nak kira luas ini, kawasan yang berlorek ini between two curves. Oke, yang pertama adalah linear, garisan linear yang ini kalau kita nampak. Yang kedua adalah parabolik yang ini. Oke, so dia ada dua graf yang disatukan dan kita nak cari kawasan yang luas pada kawasan yang berlorek. Okay, find the area of a region enclosed by parabolic y equal to 2 tolakkan x power 2 and line y equal to negative x. Alright. So dalam case yang ini sekarang tidak dinyatakan sama ada yang ini adalah about x axis or about y axis. Alright, dia tak bagi tahu pun dalam soalan. Kita nak cari about x or y axis. So bagaimana cara you nak mengetahui sama ada ianya about x or y axis? Alright, untuk soalan ini. Okey, saya unjukkan untuk cari nilai pada x terlebih dahulu. Pada this is y, this is x. Pada x axis. Right? Kalau pada x axis, kalau saya unjukkan nilai dia pada titik persilangannya ini. Right? You akan dapat satu nilai negatif pada titik persilangan yang ini. Kalau kita unjukkan, kita akan dapat satu nilai positif. Itu yang pertama. Kalau kita unjukkan, sekarang kita tak tahu sama ada kita nak cari about x or y axis. Kemudian yang kedua, saya unjukkan ke arah y axis, titik persilangan di antara dua curve yang ini. Ini satu. Right? Oke, berapa nilai tak tahu. So ini yang kedua. Now, you nampak tak di antara kalau kita unjukkan titik persilangan dua curve yang ini ke arah paksi x dan juga ke arah paksi y, di mana perkara pelik yang akan berlaku. Right? Kalau you tengok, kalau kita unjukkan ke x axis nilai dia pada titik persilangan, right, normal, tak ada masalah. Kalau kita unjukkan ke paksi y, apa yang you nampak dekat sini di bahagian bawah ni tak ada masalah, tapi bahagian yang atas ini, alright, akan berlaku dekat sini. Alright, kedudukan nilai bagi titik persilangan yang ini di dalam kawasan yang berlorek. So sekarang kita tak boleh nak kira. Okey, kerana kedudukan kawasan ini yang ini. Kawasan yang ini sekarang dia akan membentuk kawasan ini. Ini y, right, ini. Okey, di sini nilai kita tak tahu. So dia adalah pertindihan di antara dua. So maksud dia sekarang kita tak boleh nak cari nilai koordinat di sini sekarang. Kalau kita dapat koordinat pun kita tak boleh nak kira keseluruhan nilai pada kawasan ini. So dia akan menjadi kompleks. So secara automatik bila perkara itu berlaku, you nampak which one yang paling mudah? Bila kita unjukkan dia ke x axis. So maksud dia sekarang, kalau tidak dinyatakan dalam soalan, itulah cara untuk you analyze. Alright, ini logik. This one logik. Yang ini tidak logik. So maksud dia sekarang, nilai yang kita nak cari adalah nilai pada about x axis. Okey, yang melibatkan dua curve ini. Baru kita dapat satu nilai yang tepat. Satu nilai dia sepatutnya positif, satu nilai sepatutnya negatif. Alright, pada titik persilangan kedua-dua kawasan yang ini. Alright, itu adalah perkara pertama. Okey. Kenal pasti sama ada calculation kita sekarang adalah about x axis atau y axis. Dalam case yang sekarang dia adalah x axis. Alright. Kalau dinyatakan dalam soalan mudah. Alright, ataupun kalau diberikan koordinat dia akan jadi diberikan nilai pada paksi x atau paksi y, so ianya mudah. Alright, dalam case ini nilai pun dia tak bagi. Alright, pada paksi x dan paksi y, so kita kena cari sendiri. Okey, perkara kedua yang kita kena buat adalah kenal pasti sama ada dia fx gx, iaitu pada paksi x y, atau dia adalah fy gy. So dalam case ini, yang ini dah tak adalah
because dia adalah dalam paksi X. So selepas kita kenal pasti dia dalam paksi X, so kita kena cari which one is fx, which one is gx. Okay, so perhatikan graf dia ini, because kita tahu sekarang dia adalah about x axis. So perhatikan, okay, which one yang menjauhi x axis. Okay, so macam mana saya nak buat? Yang menjauhi x axis sekarang kita tahu dianya adalah ni, curve yang melengkung ini, dianya menjauhi x axis. So kalau perhatikan dekat sini, yang menjauhi x axis adalah ini, kita akan define dia sebagai fx. Yang mendekati x axis, kalau dekat sini betul-betul pada kosong, ianya adalah gx. Kita akan define sebagai gx. Right? Mendekati x axis, paling dekat dengan x axis. Kalau tengok dekat sini, right, paling dekat dengan x axis, ini adalah kosong. So ini adalah gx. Yang menjauhi x axis adalah lengkungannya ini. So this one kita akan define sebagai fx. So you tak boleh salah lah. Kalau you salah, you tak boleh buat. Right? Calculation you all akan jadi salah. Right, dah settle. Kita tahu which one is fx, which one is gx. Dan yang ketiga yang kita nak cari adalah coordinate. Alright, coordinate maksud dia sekarang adalah nilai x. Nilai x because sekarang kita merujuk kepada about x axis. Okay, so yang ini nilai x ini kita akan cari pada titik persilangan dua curves. Alright, so titik persilangan kita akan cari pada titik persilangan di antara dua curves yang berkenaan. So that's mean yang ini satu, yang ini satu. Okay, so dapatlah kan, alright, nilai x yang pertama dapatlah nilai x yang kedua. Satu nilai mesti positif, satu nilai dia mesti negatif kalau kita berpandukan kepada graf yang diberikan. Okay, so first step, kita sudah kenal pasti which one is fx, which one is gx. Fx tadi adalah bahagian yang melengkung, curve yang melengkung, graf yang melengkung, iaitu y equal to 2 tolak dengan x square. Gx adalah garis lurus linear yang tadi, iaitu y equal to negative x. Alright, dan kita tahu bahawa daripada rumus dinyatakan bahawa area bagi x adalah a to b fx tolakkan dengan gx dx. Alright, so ini adalah rumus asas about x axis. Okay, so first of all, selepas you all tahu, alright, selepas you all kenal pasti which one is fx, which one is gx, so apa yang kita nak buat sekarang, kita nak tolakkan fx dengan gx ini. Right, operasi yang ini kita nak lakukan. Okay, fx tolakkan dengan gx. Kita buat awal-awal supaya nanti mudah terus kita masukkan ke dalam persamaan. So kita tak akan buang masa. Fx tolakkan dengan gx. Perhatikan kat sini, fx tolakkan dengan gx. Berapakah nilai fx? Fx adalah sentiasa gunakan bracket. 2 tolakkan dengan x square tolakkan dengan negatif x. Sentiasa gunakan bracket untuk fx dan juga gx. So kita akan dapat dekat sini adalah berapa? 2 tolak x square negatif multiply by negatif akan jadi positif. Saya susun semula persamaan, so saya akan dapat negatif x square campur dengan x campurkan dengan 2. Dah settle. Alright, settle bahagian fx tolakkan dengan gx. Langkah seterusnya adalah kita cari nilai x. Alright, okay, cari nilai titik persilangan. Okay, bagi
persilangan di antara kedua dua curves. Alright, so pada titik persilangan kedua-dua curves, kalau kita tengok di sini, alright, pada titik persilangan, kita gunakan warna biru. Okay. Pada titik persilangan yang ini, nilai bagi kedua-dua curves ini adalah nilai yang sama. Alright, kalau kita unjukkan satu nilai negatif, kalau kita unjukkan ke atas, satu nilai dia adalah positif. Alright, pada titik persilangan yang ini, dua yang ini, nilai bagi curve yang ini, okay, semi parabolik yang ini, alright, dan juga line ini, sepatutnya, sepatutnya, ianya adalah sama. Alright, pada titik persilangan nilai dia adalah sama. Pada persilangan yang ini, nilai bagi curve yang ini adalah bersamaan nilai dengan garis lurus yang ini. Okay, linear yang ini. Alright, dia menuju ke arah yang sama. Juga sama pada bagian titik this one. Alright, so sepatutnya nilai dia adalah sama. Maksudnya sekarang kalau dia sama, alright, fx yaitu curve yang pertama, nilai dia sepatutnya sama dengan curve yang kedua yaitu gx. So that means 2 tolak x square ini adalah function bagi curve yang pertama yaitu yang kita dah declare dia sebagai fx, sepatutnya sama dengan gx yaitu negatif x. Kalau kita susun semula persamaan, kita akan dapat negatif x square campurkan dengan x campurkan dengan 2 equal to 0. Daripada sinilah nanti kita akan dapat tekan saya kalkulator nilai x yang pertama dan juga nilai x yang kedua, yaitu nilai dia adalah 2, another one is nilai dia adalah negatif 1. Betul ataupun tidak, satu nilai positif, satu nilai negatif. Kalau kita rujuk semula kepada sketching yang telah kita buat, baik dan betul satu nilai dia adalah positif dan satu lagi nilai dia adalah negatif. Langkah yang ketiga kita akan selesaikan persamaan. Oke, ini adalah langkah yang ketiga, so kita akan selesaikan. This means between two curves untuk about x axis, right? Ini adalah rumus dia, AB, right? Function of x tolakkan dengan gx dy. Ini adalah rumus asas dia. Alright, so daripada calculation kita yang sebelum ini, alright, kita tahu bahawa limit dia setelah kita dapatkan nilai x, minimum limit kita adalah negatif 1 dan maksimum limit kita adalah 2. Dan daripada penolakan yang telah kita lakukan pada awal tadi, kita dapati bahawa hasil dia adalah negatif x square campurkan dengan x campurkan dengan 2. Oh, lupa. This one is dx, dx. Because ini adalah about x axis. Alright. So, lakukan integration. So, kita akan dapat negatif x 2 jadi 3, bawah juga 3, 2x. Ini adalah x square over 2 campurkan dengan 2x. Limit kita adalah negatif 1 ke 2. Oke. So sekarang bolehlah kita masukkan maksimum dan juga minimum limit ke dalam nilai x. Right. Letak bracket 2 kuasa 3, 3, let's masukkan saja 2 kuasa 2, 2, right, dan kita kena tolakkan negatif 1, 3, one is 3, negatif 1, 2, this one is 2, right. So tekan calculator. So apa yang you all akan dapat nanti adalah berapa dekat sini, 9/2 unit square. So ini sepatutnya nilai bagi AX between two curves yang sepatutnya kita dapat.